panjang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi surau Al-Hijrah, Tuan Bilal dan kuasa surau, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surau di sebelah saujana utama, nama dia surau Al-Hijrah juga. Jadi cerita dia pasal apa nama surau Hijrah, dia kata surau kami ini surau pindah randah. Mula-mula tumpang rumah kawan ni buat surau, kan? Lepas tu tuan tu nak ambil balik, nak sewakan, nak jual ke, akan pindah rumah orang lain pula. Kadang dapat apa ni, rumah tengah, kadang dapat rumah tepi konon. Lepas tu pindah ada tanah kosong sikit. Jadi bila nak dapat tanah kosong sikit tu, nak buat surau tu, nama surau apa? So nama surau pindah randah tu tak pernah sama pula. Jadi dia bubuh nama surau Hijrah. Ada, tapi terpencil sikit lah surau tu, pencil sikit. Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu nak cakap apa malam ni. Saya nak buka soalan lah sikit, tapi saya nak mukadimah sikit lah dulu. Kalau ada soalan kita boleh ajukan, boleh bincangkan insya-Allah. Satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini ialah kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kita menjawab soalan-soalan di alam kubur. Sebab soalan ni tuan-tuan telah pun bocor dan jawapannya juga telah pun bocor, telah diketahui. Berbeza dengan soalan PMR, soalan SRP, soalan SPM, soalan belum ada lagi, belum buat lagi. Jadi soalan belum bocor, kita tak boleh jawab lagi. Bahkan kita masuk pada hari periksa, dewan periksa, katalah periksa start pukul 8.30 pagi, kita masuk dewan pukul 8.10 petang. Soalan itu ada, tapi kita tak boleh tengok lagi, tak boleh buka lagi. Dia letak tu terbalik kan, dia letak belah muka surat belakang, dia letak muka surat depan, kita tak tengok lagi. Petang tu betul tak betul, bahasa Inggeris ke, fizik ke, sains ke, pengajian Islam ke, tak tahu lagi. Bila sampai masa katalah 8.30 nak start, 8.25 barulah dia berkirakan, tolong buka tu, tengok betul tak kod mata pelajaran, semak muka surat 1, 2, 3 sampailah berapa muka surat tu. Ketika tu barulah kita boleh tengok soalan, dan ketika itulah barulah kita mula nak menjawab. Tetapi tuan-tuan dan puan, soalan di alam kubur telah pun disediakan skripnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi tahu kepada kita tentang soalan yang berada di dalam kubur. 5 soalan, 6 soalan dah diceritakan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Lagi? Saya pun tak ingat soalan. Ma imamuka, siapa, apakah imam kamu? Apakah imam kamu? Ma qiblatuka, apakah kiblat kamu? Itu lagi. Man ikhwatuka, ikhwatuka, siapakah saudara-saudara? Lebih kurang begitulah soalan ya. Dia tanya tentang Tuhan, tanya tentang Nabi, tanya tentang imam, tanya tentang kiblat, tanya tentang saudara-saudara kita. Jadi soalan tu telah pun ada, dan kita sebenarnya kena jawab soalan tu semasa kita berada di dunia ni. Bukan kita berjawab dalam kubur. Memanglah dia akan jawab dalam kubur, tapi sebenarnya kita kena jawab sekarang. Bila soalan kata siapa Tuhan kamu, kita kena nyatakan Allah Tuhan kita. Kita kena perbetulkan akidah kita kena perbetulkan i'tiqad kita daripada sekarang, masa kita hidup. Bukan mana kubur tu baru kita nak jawab. Kita jawab itu sekarang.
Sebab itu dalam Fatihah bila kita melaksanakan ibadat, kita tauhidkan Allah, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah kami sembah. Tauhidkan Allah dari sudut akidah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Diminta kepada Allah, hanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala tak kata na'buduka. Dalam surah Fatihah na'buduka, kalau kata na'buduka dia maksud kami sembah Engkau. Bila kata sembah Engkau, sembah Allah boleh jadi sembah benda lain juga. Kan? Boleh jadi sembah benda lain. Tapi bila kata iyyaka na'budu, hanya Engkau. Hanya Engkau ya Allah na'budu kami sembah, maknanya tidak ada benda lain yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maknanya kita tak minta doa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan itu soalan man rabbuka, siapa Tuhan kita, kena jawab masa kita di dunia. Akidah kita kena betul. Begitu juga soalan man nabiyuka, siapa nabi kamu, kita kena jawab masa kita di dunia. Muhammad nabi kita. Kena mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, Muhammad Nabi Allah, kita kena jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh ikutan untuk kita ikuti daripada sekarang. Jadi kalau masa dunia ni kita lawan perintah Allah, masa hidup di dunia ni kalau kita lawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana kita tak boleh jawab soalan itu dalam kubur nanti. Sebab kita tak jawab masa kita berada di atas muka dunia. Sama juga bila kita nak mati nanti, akhir hayat kita tahu, kita baca dalam hadis, kita dengar guru-guru agama kita mensyarahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, siapa akhir hayatnya kalam yang terakhir, kalam yang terakhir di akhir hayatnya dia boleh kata la ilaha illallah. Siapa akhir kalamnya dalam hidup di dunia ini boleh kata la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk dalam syurga. Jadi Nabi lahir kita masuk syurga kalau akhir hayat kita, perkataan terakhir kita kata la ilaha illallah. Waktu kita nazak tu boleh kata la ilaha illallah. Jadi senang je nak masuk syurga. Jadi waktu nak mati nanti banyak orang suruh ingatkan, suruh la ilaha illallah, kita kata. Tapi tuan-tuan tak boleh kata. Kalau waktu sekarang kita tak siap sedia untuk berkata la ilaha illallah, tak boleh kata. Walaupun kita tahu. Sebab apa? Sebab kita kena jawab sekarang. Aku nak kata la ilaha illallah waktu aku nak mati ni, kita kena daripada sekarang. Jawab saya. Kena mentauhidkan Allah, kena ikut perintah Allah, kena jadi baik. Barulah Allah Ta'ala akan buka lorong, akan buka jalan untuk kita kata la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Kalau tidak, tak boleh kata. Walaupun kita tahu hadis itu, tapi tak boleh kata. Sama juga satu hadis disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir cerita, ada dua kisah. Kisah yang pertama, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah orang mati. Rasulullah ziarah orang mati. Bila Rasulullah ziarah orang mati, sahabat-sahabat Nabi berkata sesuatu yang tidak elok tentang jenazah tersebut. Dalam hadis ini dia tak cerita apa yang kata. Barangkali Imam sebut kata dia mencuri, wallahu a'lam, tak diceritakan. Cuma sebut benda-benda tak berapa elok sikit tentang mayat ni. Barangkali jenazah itu mencuri, wallahu a'lam. Barangkali dia semayang, barangkali tak semayang, barangkali semayang lapan, barangkali dia mungkin jadi, wallahu a'lam. Tapi dalam hadis itu diceritakan Nabi hadir satu jenazah, Nabi ziarah, dan ada orang cakap-cakap tentang mayat ni, tapi cakap perkara yang tak elok. Bila Nabi dengar percakapan yang tak elok tu tentang mayat tu, maka Nabi kata wajibat, wajibnya. Kemudian habis beberapa
Nabi SAW ziarah pula mayat yang kedua. Masa ziarah mayat yang kedua ni, sahabat-sahabat duk cakap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok tentang si mati. Akan dicakap dia tunaikan janji, akan dicakap dia sembahyang jaga elok, bangun buat sempurna, yang sunat pun banyak, mungkin banyak sedekah, perkara-perkara baik. Jadi bila Nabi SAW dengar perkara yang baik tentang jenazah ni, maka Nabi pun kata wajib. Selesai habis jenazah, datanglah seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, jenazah yang pertama tadi kita pergi ziarah, kamu kata wajib. Tapi aku wajib apa? Kemudian jenazah yang kedua aku pergi ziarah juga, Rasulullah kata wajib apa? Sahabat tak faham, sebab Rasulullah kata wajib je, wajib lah. Sahabat tak faham. Maka Nabi uraikan, bila kita ziarah jenazah yang pertama, orang cerita benda-benda buruk, benda-benda jahat yang dia buat, ada benda jahat, aku kata wajib, yakni wajib neraka bagi jenazah tersebut. Wajib neraka bagi jenazah tersebut. Jenazah yang kedua, bila kita ziarah, untuk cerita benda baik tentangnya, kan, cerita-cerita baik timbul, maka aku kata wajib lah, yakni wajib syurga bagi jenazah tersebut. Wajib syurga bagi jenazah tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu adalah saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi. Kamu adalah saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi. Jadi kalau orang cakap benda tak elok, maknanya mayat tak apa elok lah. Orang akan jadi saksi. Kalau orang cakap, katakanlah kawasan Kota Penuh ini mati seorang kan, pengurusi kita mati, na'udzubillah kan. Orang cakap baik, begini baik, dia makmurkan surau kita, tak ada duit hidang, tak ada pecah apa-apa, tak. Dia pegang 5 pegang 10 tahun, tak ada apa. Orang cakap benda baik. Kawan-kawan pejabat pun cerita baik dia, kan. Jadi kawan-kawan tu akan jadi saksi, ahli qariah akan jadi saksi. Mana wajib lah, mana baik lah, orang baik lah, kan. Tapi tak ada Allah Ta'ala ada seorang orang cerita, tak tahu, tak pernah nampak qariah kita, tak pernah nampak kat surau kita, kan. Kat surau lain pun tak pernah nampak, kan. Kawan pejabat cerita pun boleh lah, kan. Datang pejabat tu hilang, cerita tak elok kan, kan. Cerita tak elok, yang elok tu sikit kan. Jadi yang ahli qaryah akan jadi saksi, jiran-jiran akan jadi saksi, bergaduh dengan jiran sebelah, semua akan jadi saksi tu. Maknanya orang tak baik lah, sebab cerita tak baik muncul. Maka wajiblah neraka bagi dia. Kaedah dia yang dibuat macam tu. Nak jadi baik, nak jadi tak baik tu orang akan jadi saksi. Kita tak boleh nak ubah orang ni, nak rasuah orang ni. Walaupun Nabi kata hari ini kita kena pegang. Nabi kata tidak ada daripada mayat seorang Muslim, tidak ada daripada mayat seorang Muslim, melainkan kalau ada 4 orang bersaksi. 4 orang saksi bahawa mayat ni baik, melainkan Allah akan masukkan mayat itu dalam syurga. Tidak ada mayat orang Islam yang akidah dia betul, ada 4 orang saksi kata mayat ni baik, mayat ni soleh, melainkan Allah akan masukkan mayat ni dalam syurga. 4 orang ni. 4 orang. Yang ni yang kita kena siap 4 orang ni. Kita kena siap dalam sekarang. Nak cari saksi 4 orang menyatakan kita baik, daripada sekarang kena buat dah, kena siapkan dah. Bukan waktu kita nak mati tu kita upah orang. Bukan kita upah orang. Kalau aku mati ni apa ni, kena kata aku baik, cerita kebaikan aku je. Kita upah 10 orang. Tak ini. Sama dengan hadis tadi, Nabi kata kalau siapa boleh kata akhir kalam dia, waktu dia nak mati tu boleh kata la ilaha illallah, masuk syurga. Bukan waktu nak mati tu baru kita nak siap nak kata la ilaha illallah. Waktu sekarang kita kena siapkan lah nak kata la ilaha illallah tu, baru kita boleh kata. Nabi kata mayat orang Islam kalau ada 4 orang saksi kata
kita yang baik, Allah masukkan dalam syurga. Bukan waktu kita nak mati tu. Waktu nak mati tu kita ubah RM100, cerita kebaikan aku pada hari kematian. Bukan. Kita kena siap daripada sekarang. Tunjukkan kebaikan kita, zahirkan kebaikan kita, tak pernah zalim kepada orang, tak pernah tipu orang. Orang kan tahu dah kebaikan kita. Jadi bila hari mati, orang datang ziarah, terkejut dengan kematian kita, orang cakap, mayat tu baik semua. Tuan adik kita ni baik semua. Saya ada kisah dengan dia begini, tentu cerita. Saya pernah sesuatu berhutang dengan dia. Orang lain tak tahu saya berhutang dengan dia. Kan, bila sampai masa nak bayar, tak boleh bayar, dia kata tak apalah, halal lah kita. Timbul cerita tu, kita tak tahu. Timbul cerita baik. Pak Wan ni, Pak Wan. Jangan cari. Kan? Jangan kita ada berapa ni, cari di mana orang. Kaki tengok bola sama-sama kita. Kita ada 6 orang kan. 6 orang, siapa mati dulu, 5 orang lagi ziarah kena kata baik. Nanti kata 4 orang. 4 orang kan. Kita tadi tu. Ya. Sahabat kata, ya Rasulullah. Kalau 3 orang, ada 3 orang yang saksi kata mayat ni baik, boleh tak masuk dalam syurga? Mula-mula Rasulullah kata 4, tapi sahabat nak cari 4 orang yang berat ni banyak. Sahabat kata kalau 3 orang, yang datang 3 orang dia cerita, yang datang lain tak cerita apa. Mungkin yang datang tu 1 orang, tapi 3 orang dia kata mayat ni baik, cerita kebaikan. Boleh tak masuk syurga? Rasulullah SAW menyatakan wasalah 1 dan 3 orang. Mana 3 pun boleh. Jadi maknanya mana-mana mayat seorang muslim, seorang muslimah yang disaksikan oleh 3 orang menyatakan mayat itu baik, mayat itu soleh, taat kepada Allah, maka Allah akan masukkan mayat itu ke dalam syurga. 3 orang. Kena siap daripada sekarang. 3 orang tu tuan-tuan sahabat rasa berat juga. Rasa berat. Bila rasa berat, ada seorang sahabat dia pergi gantan mulut, dia pergi kata, ya Rasulullah, wasnani. Kalau 2 orang macam mana? 2 orang je. Bila sahabat kata 2 orang je yang puji mayat macam mana? Rasulullah kata wasnani, 2 boleh lah. Boleh lah, tak apa. 2 boleh lah. Jadi mana-mana mayat yang muslim, yang beriman, ada 2 orang saksi kata mayat ni soleh, mayat ni baik, Allah masukkan mayat ni dalam syurga. 2 orang. Kiri kanan kita. Kira sebelah rumah ni, kira sebelah rumah ni. Cukup lah. Kan? Cari 3 orang depan rumah kita lah. 3 orang kan? Jaga tengok. 3 orang ni, kiri kanan depan kita jaga tengok. Kan? Tuan-tuan, dalam hadis ni sahabat kata kami tak tanya pula kalau seorang macam mana. Kalau seorang macam sahabat tak tanya. Tapi andaian kita kalaulah ada sahabat kita tanya, ya Rasulullah, kalau seorang macam mana? Wahid macam mana seorang? Barangkali Nabi kata wahid seorang pun boleh lah. Seorang boleh lah. Jadi berdasarkan hadis ni lah, sebab itu amalan dalam masyarakat kita, bila kita selesai sembahyang jenazah, kita nak bawa turun jenazah, Bilal akan kata apa? Bilal akan kata, apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Selangkah. Bilal akan kata, apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Selangkah. Buka ada pintu beg tu. Apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Baru masuk. Yang tu Nabi tak buat, sahabat tak buat. Tapi pasal apa kita buat? Kita nak ambil berkat hadis tadi tu, supaya orang puji mayat ni kata baik. Tu je punca dia. Nampak punca dia? Tapi yang datang kata tu kadang-kadang tak kenal pun. Kita kira kenal lah. Katalah puak kita datang kan, puak kita duduk kampung, sakit, tak ada apa nak kita bawa lah puak kita datang, duduk 2-3 hari mati. Tanam sini lah.
panggil kawan-kawan, tak kenal bos lah. Jadi bila orang mayat tu terbilang apa kamu kata pada mayat ni, aku tak kenal. Kan orang tengok siapa, jaga. Mati ni, mati kata buat tak kenal kan. Tak puas tak kenal. Ni bawa orang mayat, apa kamu kata pada mayat ni, tak baik. Aku lagi omah mana. Jangan kata tak baik. Kalau kata tahu kata mayat tak baik, mengadap kes dengan kita, nak tipu kita, dia sudah. Jangan kata apa. Jangan kata tak baik, jangan kata baik. Aku tak mau kata apa. Aku tak mau jadi saksi. Tapi nak beritahu punca dia, kenapa kita buat? Nak ambil berkat hadis tadi tu. Tidak ada mayat, mana-mana mayat Muslim yang disaksikan oleh 4 orang dalam tu tambah 3, tambah 2, kata mayat ni baik, melainkan Allah masukkan dalam syurga. Tapi yang kita buat tak asli, tak pure, tak kulit. Tak apa nak jadi. Sebab apa? Sebab kata saja dia nak bagi sedap je. Kata tu sebab dah ada dah. Yang tu kata tu bukan 4 orang, bukan 3 orang, 40 orang. Sebab tu sahabat jadi berat, 4 orang tu berat. Sebab yang kata 4 orang, sahabat minta 3, sahabat minta 2 macam apa? Pasal yang kata baik tu orang yang betul-betul tulus ikhlas, betul-betul nak puji kebaikan baik ni. Yang kita kata tu bukan betul-betul dari hati kita tak. Kita saja kata tak. Ikut orang lah. Tapi tak buat, boleh nak buat bila tak ada masalah apa. Nak buat lah. Tak ada masalah. Tapi tak bawa asli, tak bawa pure. Kan? Sebab tu kita 4 orang boleh banyak. Kita boleh 40 orang boleh bagi. 40 orang boleh kita bagi. Kan? Pas saya kita turun berbeza tu macam mana? Kan? Pegang kamu nak buat kamu kata pada baik ni. Baik. Bergema satu surau ni. Tapi tak asli. Sebab bukan lahir daripada hati soleh kita. Jadi kita nak buat persediaan daripada sekarang. Sebab itu persediaan ini sangat penting. Persediaan nak jawab soalan munkar nakir dalam kubur daripada sekarang. Bukan dalam kubur baru kita, daripada sekarang kita nak kata la ilaha illallah akhir hayat kita, kataan terakhir nak kata la ilaha illallah. Daripada sekarang kita kena bersiap-siap. Kita buat daripada sekarang. Kita nak bagi orang kata kita ni baik, orang jadi saksi kata kita ni baik bila kita mati. Daripada sekarang kita nak kena jaga hubungan dengan masyarakat. Nak kena jaga daripada sekarang. Jangan tipu orang, jangan zalim orang, jangan anai orang dan sebagainya. Kita kena bantu orang. Orang akan tulus ikhlas untuk menyatakan kita baik. Sebab itu persediaan ini daripada sekarang telah ditanyakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ada seorang sahabat dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'atu, bilakah kiamat akan berlaku? Sahabat ditanya Nabi, mata sa'atu, wahai Rasulullah, bilakah kiamat akan berlaku? Tuan-tuan, Nabi tak tahu jawab soalan. Nabi tak ada jawab. Sebab tarikh kiamat itu tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bawa ajaran kata tarikh kiamat sekian-sekian, confirm ajaran itu sesat. Itu cara mudah sesat tu. Kalau dia kata kiamat akan berlaku tak lama lagi dah, ajaran itu tak apa. Yang itu tak ada tarikh. Memang dekat dia pertara bagi sah. Kiamat itu dah dekat. Dekat lah, bila? Dekat lah. Yang itu tak apa lagi. Memang yang itu apa betul. Dia bagi tarikh kan, dalam masa 10 tahun lagi kiamat akan berlaku. Yang itu tak betul. Sebab tarikh tidak diketahui. Bila sahabat ditanya Rasulullah, bilakah tarikh kiamat? Nabi jawab dengan satu soalan kepada dia. Nabi jawab satu soalan, ma'a'adattalaha, apakah yang kamu buat untuk persiapan kamu? Apakah yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, ini soalan yang Nabi tanya ini soalan besar. Soalan sahabat tanya soalan itu tak penting mana? Bilakah kiamat? Tak penting. Kiamat pasti berlaku. Bila kita tak percaya. Bilakah kita nak mati? Tak perlu kita cari. Sebab semua kita akan mati.
Tapi soalan Nabi tanya, apakah persiapan kamu nak menghadapi kiamat? Kita tengok apakah persediaan kita untuk menghadapi benda. Yang soal kita tanya. Persediaan. Ya, persediaan. Maka sahabat kita, ma'adattu laha min katsiri shaumin wala sadaqatin wala salatin wala salatin. Ya Rasulullah, saya tidak siapkan untuk menghadapi kiamat ini daripada banyak puasa dan daripada banyak salat dan daripada banyak sedekah. 3 benda ni sahabat disebut. Yang pertama, puasa. Sahabat ni bagi tahu puasa dia tak banyak. Yang kedua, sahabat ni bagi tahu tentang solat dia. Sahabat ni bagi tahu solat dia tak banyak. Yang ketiga, sahabat ni bagi tahu tentang masalah sedekah dia. Sedekah dia tak banyak. Para ulama dalam mentafsirkan hadis ini, menguraikan hadis ini, memberitahu kepada kita bahawa sahabat ini sebenarnya hanya melakukan perkara yang fardu saja. Bila sahabat dikata tidak banyak puasa, bila tengok huraian ulama, ada ulama mentafsirkan sahabat ini hanya puasa fardu Ramadan tapi tak puasa sunat. Yang ulama buat kajian, ya, ulama-ulama hadis buat kajian. Bila sahabat dikata tak banyak solat, ulama buat kajian, cari tengok, rupa-rupanya sahabat ni hanya solat fardu tapi tak solat sunat. Itu kata kurang, tak banyak solat tu. Kita faham tak banyak solat tu, sunat banyak buat lah, ada yang buat sunat. Tapi sahabat, ulama kata sahabat kita buat sunat, buat yang wajib je. Kemudian bila sahabat ni kata tak banyak sedekah, ulama buat kajian apa maksud tak banyak sedekah ni. Rupa-rupanya sahabat ni tak pernah bersedekah. Zakat tak pernah bayar sebab dia memang tak layak bayar zakat, miskin. Dan dia tak pernah bagi sedekah sebab dia memang miskin. Sedekah sunat, zakat wajib. Zakat pun dia tak buat sebab tak wajib bagi dia, dan sunat pun dia tak buat sebab dia memang susah. Tak banyak puasa, tak banyak solat, tak banyak sedekah. Tapi walaupun sahabat tak banyak puasa fardu saja, sahabat ni solat fardu saja, tapi kita yakin sahabat ni buat yang fardu tu buat sangat-sangat baik, sangat-sangat elok. Mana khusyuk tu dia jaga lah. Kita sembahyang banyak khusyuk tak ada. Tengok di sembahyang kat sini, orang datang lambat sikit, ujung sana, mata kita tengok, ini rakaat ketiga lah tu, imam sembahyang rakaat ketiga, apa boleh masuk ni? Kan? Aku nak tengok macam itu. Imam bagi salam, dia bagi salam itu imam pun dia sambung lagi. Tengok, Pak tu imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dia bagi salam juga. Habis sembahyang macam rumah saya ni belakang. Aku heran Muhammad tu. Dia masuk sembahyang rakaat ketiga dengan imam. Imam rakaat ketiga, tu imam bagi salam, dia bagi salam. Ya kan? Kita tak pernah dengar. Macam mana tahu? Kita tak pernah dengar. Kita soal, pelik kan? Pelik. Bukan sebelah kita, sebelah pun. Dia beritahu, sedang di bawah kamu. Pelik. Dia ingat orang tak tahu pun. Kita tak pernah tanya. Itu nak juga tahu. Kan? Nak juga tahu. Maknanya tak khusyuk yang tengok. Kita bukan sahabat. Kita semayang kita, bila kita semayang itu cara kita buat tu ada beza di antara semayang kita seorang-seorang dengan semayang kita depan orang. Ini nak buat bandingan dengan sahabat ni. Walaupun sahabat tadi
semayang sunat tak buat, katalah kita ikut tafsiran ulama, dia tak buat semayang sunat, dia ada buat fardu, tapi kita yakin semayang fardu dia sempurna. Nak banding dengan kita, walaupun fardu kita buat, sunat pun kita buat banyak juga, tapi kadang-kadang yang fardu tu pun, yang sunat pun bila kita buat, kita ada beza cara kita buat depan orang dengan cara kita buat seorang-seorang. Bila kita sembahyang di masjid, bila kita sembahyang di surau, pakaian kita elok pakaian. Pernah tak sembahyang di rumah tak pakai baju? Dekat jalan sikit. Pernah tak di rumah sembahyang tak pakai baju? Sebab aurat kita lelaki antara pusat dan lutut je. Sah dah sembahyang sah. Jadi kalaulah kita betul-betul buat ikhlas kerana Allah, Allah di masjid dengan Allah di rumah, Allah yang bersama. Kalau kita pernah semayang di rumah kita tak pakai baju, kita kena tunjuk contoh sekali ataupun 2 kali datang surau ni tak pakai baju. Okey, dekat tak kopi hari ni, pasal baju dekat ambil sopan untuk sikit. Jalan dekat sekali 2 kali cukup lah. Kalau masa Allah tu nampak baju sangat malik ke Isyak, subuh tu tak pakai baju. Orang tanya siapa? Semayang rumah macam ni lah. Nak bagi buat ikhlas kerana Allah tu. Itu sebab tu kita baca orang hebat-hebat, dia orang kata gila. Pasal itu lah. Contoh dia gila. Dia pakai pakaian umum kan. Kita pun nak kena jadi minum, orang kata gila. Sebab dalam riwayat hadis dhaif. Dia kata takkan mana kita nak zikir, berzikirlah kepada Allah hingga orang kata kamu gila. Hadis dhaif. Jangan jadi hujah kan. Nak sebut je. Tahap mana kita nak zikir banyak tu, Allah Taala suruh zikir banyak-banyak, wa dzkurullah dzikran katsiran, zikirlah kepada Allah banyak-banyak mana? Ada riwayat dhaif kata berzikirlah kepada Allah hingga orang kata kamu gila. Buat pakai, tak payah pakai baju. Sekali cukup. Pasal ikhlas kepada Allah. Baik, kita sembahyang seorang-seorang. Kita sembahyang depan orang, beza. Kita sembahyang kat sini, sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke. Bila kita takbiratul ihram, kita angkat tangan dengan elok, Allahu Akbar. Sama sebagaimana kita belajar dekat bau dekat imam, Allahu Akbar. Letak tangan bagi elok. Atas pusat ke, atas dada ke, pada kemas lah. Kemas, nampak kemas. Maknanya kita sembahyang tu sungguh-sungguh. Lepas takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kemudian kita baca Fatihah. Kita baca dengan baik, kita baca tajwid bagi elok, kita jaga. Kalau salah kita ulang depan orang. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang disebut? Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca dulu. Tapi bila kita sembahyang seorang-seorang, Allah, tangan kita tak nampak sungguh-sungguh. Kat ni kat apa? Letak bawah. Jadi bawah pada pusat kita. Kadang-kadang kita lepas gitu ya. Allah. Doa kita baca tak? Tak baca dah. Semayang waktu seorang-seorang tak baca, semayang sunat pun tak baca dah. Bukan kata salah je, tak salah, kau tak dosa, semayang sah. Tapi cara kita buat. Tak baca doa kita. Baca apa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul kan? Yang tadi kita baca ilmu. Sebab depan orang, kita berdoa, kita semayang elok sungguh. Dan bila kita semayang seorang-seorang, kita buat halal-halal. Halal-halal, cincai. Jadi mana tak sungguh.
sahabat ni buat walaupun sunat, tak buat dia buat waktu, kita yakin sahabat ni buat semua. Ya. Tapi sahabat ni kata apa persediaan dia nak menghadapi kiamat? Yang kita kena ambil, walakinni uhibbullah wa rasulah, akan tetapi saya kasihkan Allah, saya cintakan Allah, saya kasihkan Rasulullah. Itu persediaan dia nak menghadapi kiamat. Kita pun kena buat juga persediaan kita selain daripada amal ibadah, selain daripada iman, kita kena juga siapkan modal kita, persediaan kita, cintakan Allah, kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat ini dan juga untuk kita, Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahbab. Dalam riwayat yang hadis yang berbeda, satu hadis Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, engkau, wahai sahabat yang tanya tadi ini, engkau bersama-sama dengan orang yang kau kasih. Dan untuk kita umumnya Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahbab. Seseorang individu akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Kalau kita kasih kepada Nabi, insya-Allah kita juga akan turut bersama dengan Nabi, berada di dalam syurga. Siapkanlah amal ibadah kita, siapkanlah iman kita untuk kita menghadapi alam kubur nanti, alam barzakh nanti, alam kiamat nanti, alam akhirat. Itu persediaan kita jawab soalan bukan nakir, bukan dalam kubur saja, daripada sekarang kita kena jawablah dan amalan kita dan sudut yang asal. Allah a'lam. Saya buka soalan kedua. Ya, ada soalan. Jadi Ustaz tanya Ustaz ini tu dia mau tanya apa? Allah SWT. Tak jawab. Ya. Perkara yang membatalkan wudu ini ada 5 perkara. Salah satu soalan yang ditanyakan tadi terlelap tu, iaitu tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Dalam kita tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Macam mana maksudnya? Kalau kita tidur tu, kita berbaring, kita baring tentang tu, kita tidur pukul 8.30, kita jaga 8.40, jaga-jaga tu kita dah giring lah. Papan punggung kita tak tetap. Sebab itu batal. Walaupun kita tak ikut, cuma itu soal kata telah berlaku perkara yang batal. Jadi tidur yang tidak tetap papan punggung. Jadi kita terlelap macam tu, papan punggung kita tak ubah. Papan punggung kita tak ubah, maka tidak dikira membatalkan wudu. Kecuali kalau elok kita nak memperbaharui wudu. Sebab kita dah bentuk semua, kita ambil untuk basuh muka dan sebagainya, itu kita tajdid dulu, memperbaharui. Itu pun satu perkara yang baik. Jadi tidak membatalkan wudu dengan sebab terlelap. Sebab apa? Sebab yang membatalkan wudu ialah tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Wallahu a'lam. Soalan lain? Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, pakcik belakang, kakak, nak jadi. Allah. Ya. Ustaz, bahasa Arab ni Ustaz. Itu kalau tajwid ni panjang, kalau kita buat pendek, ubah makna. Kalau tak ada satu tak, ni tak ubah makna dia. Tapi Arab kita cakap memang satu ubah muka pun sama je macam. Tak ada panjang, tak ada satu dah apa. Quran tak? Quran ni dia kena jaga lah. Bahasa Arab tu sebenarnya ada. Kita dengar je. Kita dengar kan. Saya tu tengok filem Tamil lah. Allah. Apa dia cakap ni?
Kita tak faham sebab bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Tapi Haji nampak macam orang Arab. Ada ikan dengan Arab? Ada. Boleh Arab tak? Boleh. Ada. Dia punya tu ada. Kita dengar. Dia baca Arab. Kalau khutbah Mekah tu Arab dia fusah lah. Arab fusah, bahasa fusah dia baca sebab standard tu. Standard dia baca bahasa tulisan tu. Memang larilah kalau kita tak. Misal kita kata Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, syaddah, sambungkan dia. Kalau kita tak sambung, dia makna matahari. Setengah riwayat kata makna matahari. Bila kita kata Iyyaka na'budu, matahari kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan matahari lah kami minta tolong. Ada orang kata Iyyaka itu makna matahari. Iyyaka akan dikaulah. Itu lari makna tu. Kan? Birrun, barrun, burrun. Birrun makna kebaikan. Lan tanalul birra, kamu tidak mencapai kebaikan. Birra. Kalau barrun makna darat. Kalau kita baca lan tanalul barra, kamu tidak akan mencapai tanah daratan. Barra. Kalau burrun, ba tu baris depan dia makna tepung. Lan tanalul burra, kamu tidak akan mencapai tepung. Birrun, barrun, burrun. Jadi dalam hal lan tanah Yusufah itu keempat, lan tanah birra, kamu tidak mencapai kebaikan. Kalau barrun, darat. Tapi kalau barrun, itu makna barwa. Barwa ni orang baik. Orang yang baik ni dikatakan barwa. Dia ambil daripada bahasa Arab. Barun. Kun barun biwalidayka. Jadilah barwa kepada ibu bapa kamu. Barwa. Barwa ni orang baik. Orang baik. Itu barwa pada orang tu. Mana dia taat pada orang tu. Orang baik lah. Sebab itu adalah Nabi suruh kita jadi barwa. Kun barwa. Jadilah barwa. Tapi cuma dalam pahaman kita barwa tu jahat. Tapi barun. Itu kajian maksud. Jadi kita kena jadi barwa. Kata kita barwa, alhamdulillah. Barwa kepada ibu bapa kita. Barwa kepada Allah Ta'ala. Mana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mainan bahasa. Wallahu a'lam. Ya. Dari website soleh. Okey, kita dapatkan kan ada bangunan kan? Ya. Okey, jadi soalan dia, macam mana kalau kita yang tak tahu luruskan website soleh, tetapi ada certain orang ni dia tak luruskan website. Jadi kita dah bagi signal lah rapatkan kita kan? Okey, orang tu mesti tak rapat. Jadi ada kita tusuk juga tu macam mana? Kita dah bagi signal lah. Dua baik. Dia tak dapat soft ni, dia tak putus soft. Dia tak putus soft. Dia cuma hilang fadilah soft. Hilang fadilah soft. Itu saja. Sebab masalah soft ni kita semayang dalam surau, dalam masjid, duduk jauh mana pada tu imam pun dikira masih soft ikut imam. Ya. Kita semayang sini 2 soft, 3 soft. Ada orang yang tak mau masuk, dia nak semayang keluar. Nak semayang keluar, tapi dia berjemaah di sini masih soft. Sebab dalam masjid, dalam surau, walaupun selah banyak mana pun dengan imam tidak menjadi masalah, boleh lagi. Tapi dia hilang fadilah soft. Okay. Dia sini semayang, dia dah soft pun. Dia semayang undur sana, semua dia. Tapi itu lah, dia hilang fadilah soft. Jadi bila kita tak apa-apa tu hilang fadilah soft. Hilang fadilah soft. Tapi jemaah tu masih lagi soft. Masih lagi soft, tidak putus soft dia. Hilang fadilah soft. Ya? Hilang fadilah. Sebab itu solat berjemaah ni kata sebagian ulama dalam mentafsirkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah ni lebih baik daripada salat seorang diri dengan 27 pahala. 27 pahala tu
Sebahagian ulama detailkan pahala softnya banyak mana, pahala takbir untuk ihram bersama dengan imam banyak mana, didetailkan satu-satu nak dapat 27. Jadi yang datang awal dapat takbir untuk ihram bersama dengan imam, dengan yang datang untuk imam dan bagi salam dia punya darjat pahala tu tak sama. Walaupun berjemaah, tapi yang ni jemaah awal, yang ni jemaah dapat sikit, kurang sikit pahala dia. Bawa persen ke atau kurang sikit. Kan? Yang soh pertama dengan imam, soh pertama dengan soh yang belakang, dia kurang sikit. Kata sebahagian ulama, tak dikira sama aja. Yang penting jemaah kan. Jemaah je. Jadi saya rasa dikira jemaah lah senang. Kan? Soh pertama akan soh kedua, kalau tidak pun lah. Kan? Nak datang payah lah kan. Datang-datang potong pula kau kan. Kan? Kita kira sama ya. Tapi ada ulama kita sayangkan pahala solat, pahala jawab azan lah. Bila jawab azan tu, dia nak kira 27 jawab azan, kira pahala tu. Bukan. Dia tak kira final tu. Macam universiti sekarang dia tak kira misal dalam persalah tu, dia kira assignment, dia kira kehadiran apa semua. Ya, masalah tu bagi 40 rekah ya. Yang lain ke assignment, kehadiran, apa semua siap lah. Sikit jarinya. Tapi kurang juga. Kalau dulu dia kira masalah tak ada assignment, tak ada kehadiran, apa kira masalah yang tu lah. Kan? Kalau hari tu demam lah, nantilah. Kan? Dia kira betul cara ya. Putus. Jadi hilang fadilah sah. Hilang fadilah sah. Tapi masyarakat kita payah rapat. Kan? Bila awal rapat, luar lagi pil. Kan? Nanti korang faham. Rapat bagi bau. Dia korang jaga. Kita rasa nak rapat sangat mudah. Kalau tak selesai juga kan. Bagi. Jangan bagi rejang lah. Janganlah bagi sampai sekingkai dengan sebelah tu kan. Kan? Ataupun kaki kita tu. Bertemu dengan kaki. Jadi kalau kita nak ambil ruang luas tu, kita kena luas sikit kaki lah. Kan? Dengan badan kita luas sikit kan? Kaki dia kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada tadi sampai tadi? Ya kan? Masalah wuduk kan? Yang pertama tu wajib. Ya. Baik. Yang bertanya tentang masalah wuduk ya. Masalah wuduk, kita ambil wuduk, kita basuhan yang pertama tu kena habis. Ya, bagi kena habis. Kalau basuhan yang pertama tu kita tahan ayat, basuh muka tak kena habis, maka basuhan yang kedua tu tak dikira, basuhan yang ketiga pun tak dikira, wuduk kita dikira batal, tak sah, dan sembahyang kita pun dikira tidak sah. Pendapat itu salah. Pendapat itu tak betul. Dalam kitab fiqh, nak kira basuhan yang pertama ni ialah apabila telah sempurna basuhan tu baru dikira yang pertama. Ya. Sebab dia kira sunat 3 kali. Yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga sunat. Nak kira yang pertama ni macam mana? Bila kita ambil wuduk, kita basuh muka. Katalah kita basuh sebelah sini dulu. Ni masih kira yang pertama, tapi tak ambil lagi. Kita ambil lagi ayat, kita basuh sebelah sini pula. Tertonyok-tonyok, baru habis buka. 2 kali basuh tu, itu dikira basuhan yang pertama. Katalah kita basuh 5 kali, ambil ayat sikit je, kat sini je. Ambil ayat kali 2 kat sini pula. Ambil ayat kali 3 kat sini pula. Ambil ayat kali 4 kat sini pula. Ambil ayat kali 5 kat sini pula. Ambil ayat kali 6, kita ratakan ambil. Baru kita puas. Itu dikira kali pertama, walaupun 6 kali dah. Itu dikira basuhan yang pertama. Lepas tu baru kita buat basuhan kedua, baru buat basuhan 3. Yang 7 tu yang kedua, yang 8 tu yang ketiga. Itu cara dalam kitab. Cara dalam kitab nak kira basuhan yang pertama. Jadi yang cara tadi tu salah.
Yang kedua cara salahnya tiga kali itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bagi yang 3 kali itu baru sempurna ni. Itu baru kira sekali. Dia bukan 3 kali itu memang kena 3 kali saja. 1, 2, 3 dah. Dia kena habiskan yang bola tu baru kira sekali. Sama juga tangan. Tangan basuh. Bila habis sempurna, kira sekali. Lepas itu baru sunat kali kedua, sunat kali ketiga. Ya, cara nak kira kali pertama tu kena habiskan basuhan. Ya. Jadi jawab masalah cara tu salah dan kita basuh bagi puan. Ya, sekali letak sekali kita puan lagi. Asal habis layak, habis lagi sikit. Tak puan juga habis lagi sikit 3 minit. Asal sempurna dia. Baru kira basuhan yang pertama. Lepas tu kita tampung yang kedua, sunat tampung yang ketiga. Itu cara dalam kita. Allah. Ya, kan? Menahan kentut ketika solat, apa hukumnya? Hukumnya kita akan rasa tak selesa. Yang kedua dalam hadis Nabi sebut tentang masalah bila kita menahan kencing dalam solat ni, hukumnya adalah makruh. Kita faham daripada hadis Nabi itu, hukumnya makruh, tak digalakkan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab bila kita tahan tu, yang pertama dia hilang khusyuk kita. Kita nak cepat. Kita nak cepat. Yang kedua boleh jadi kena dalam tahan tu ada air kencing nitis. Barangkali kita nak berak, barangkali terkejut. Yang pertama tak khusyuk lah. Terkencing sikit, keluar sikit. Kan? Barangkali terkejut sikit. Yang ketiga kita tergesa-gesa nak menyelesaikan solat kita. Jadi para ulama buat keputusan berdasarkan larangan Nabi itu, makruh solat dalam keadaan menahan kencing, makruh menunaikan solat dalam keadaan menahan berak ataupun menahan itu. Hukumnya makruh. Ya. Allah. Ya. Semayang qada subuh, selepas semayang fardu subuh. Semayang qada subuh selepas daripada semayang fardu subuh, boleh tak boleh? Kita faham waktu tu waktu yang makruh kan, ataupun waktu yang haram. Tapi sebenarnya boleh kita nak semayang qada, boleh. Misalnya Nabi lepas semayang asar pun waktu tak boleh juga lah. Tapi Nabi pernah sembahyang sunat lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar tak sembahyang sunat. Tapi Nabi tertinggal sembahyang sunat Zuhur tadi, Nabi tertinggal, Nabi ganti balik lepas selesai fardu asar. Patutnya tak boleh sembahyang lepas fardu asar. Tapi Nabi nak ganti balik sembahyang Zuhur, sunat Zuhur yang tertinggal itu Nabi buat selepas sembahyang fardu asar. Jadi kalau kita nak qada lepas fardu subuh tu boleh. Cuma orang salah sangka. Pas semayang subuh kan matahari tak naik lagi, nak kata syuruk dah lagi, duha tak lagi kan. Kita semayang subuh masuk sekarang 6-5 minit katakan 6:30 selesai semayang kan. Orang pakap salah nak balik dia, Allahu Akbar. Matahari tengok jadual pukul 7.15 naik, baru dah semayang subuh. Duha pukul 8, semayang apa ni? Orang salah sangka. Orang tahu tak apa berani semayang subuh ni kan. Dia akan disalahkan baru. Tambah pula baca doa perut pula. Confirm dah orang salah kata itu kan. Orang tak kata kebaikan kita tak semayang orang tu, orang tak kata lah. Orang centang buruk tu lah. Tiap-tiap kali best semua tengok semayang pokok kan. Tak berapa lama dah tak semayang, orang tambah lagi centang kan. Jadi kita kena jaga juga sensitiviti masyarakat. Kita jaga juga cari rumah tu lain ataupun sembahyang di rumah. Tadi itu sembahyang di rumah nak kotor. Allah. Ya. Ya. Sallallahu
Ya, baik. Rasulullah SAW diberitakan meninggal dunia pada hari Isnin, dan pengkebumian Rasulullah SAW dilakukan pada hari Rabu. Hari Rabu. Sebab apa? Sebab walaupun kita tahu bahawa sunat disegerakan, digalakkan disegerakan, tetapi ketika itu ada masalah yang lebih besar yang sangat-sangat perlu diselesaikan. Masalah kita kata kalau tak selesaikan masalah itu, orang ada yang tak percaya Nabi dah meninggal dunia. Sayyidina Umar kata, siapa yang kata Muhammad dah mati, aku akan bunuh dia. Dia mencetuskan kekejuhan ketika itu, kan? Kemudian ada yang tak percaya lah Nabi Muhammad dah mati, ada yang bola dan mutat lah, kan? Jadi ketika itu perlukan seorang pemimpin, perlu dia dipimpin. Sebab selama ni Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai ketua. Jadi bila Rasulullah meninggal, tak ada siapa. Sahabat banyak, tapi tak ada siapa jadi ketua. Jadi sahabat masa bincang nak selesaikan siapa jadi ketua sebelum nak selesaikan masalah penghukumnya Rasulullah. Jadi bincang-bincang itu yang tertangguh sampai hari Rabu. Kita cek boleh lah hari Rabu itu waktu dah mana. Tertangguh lama lah, berapa puluh jam tertangguh. Ya. Cuma kita tak ada keperluan dah hari. Tak ada keperluan. Takkanlah kita kata habis. Lagi mana Par'id tak selesai, mayat jangan beri. Takkanlah Par'id nanti masa berapa bulan, 6 bulan, nak masuk pejabat tanah, nak masuk amanah raya, kan? Nak masuk buang lagi, tak perlulah kan? Par'id itulah. Lepas tu susunan dia Par'id itulah, kan? Dia kena selesaikan mayat. Jadi kita agak berapa masa, tengoklah. Berapa masa ni jangan lama sangat. Kita lebih kurang agak-agak sempat korek tanah, kain kapal pun ada, orang mati dia ada, nak bagi tahu kepada rakan-rakan rapat dia, jabat dia apa semua. Mungkin lebih kurang 8 jam, 10 jam cukup lah, kan? Kalau dia mati malam ni, pukul 9 mati, pagi sudah, kan? Pagi pukul 10 ke, yelah, dah sabar dah tu, 12 jam pun dah sabar, kan? Kalau dia mati pukul 6, kita nak simpan pukul 11 ni, mana ni kan? Orang nak bawa yang tak ada orang, pasal tangguh ni. Jadi kalau jadi lewat lah, takkan supaya pindah lagi esok, tak masalah. Tunggu je pukul 9, ajar lagi. Kerana keperluan kita nak puskan benda-benda ni, tak apalah, kan? Dia mati masuk pos mortem dulu, atau ni masalah lagi lah, nak kena report lah apalah. Itu kita keadaan. Tapi kalau tak ada apa-apa, saya rasa 8 jam, 10 jam, 12 jam, jauh nasabah lah. Sebab kalau ada anak-anak nak balik tengok, anak pun video nak uruskan, kan? Mungkin kan? Ya. Jadi kalau ada keperluan itu tangguh sikit. Apa masalah itu kita tangguh sikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan mengenai soalan jamak besar. Ya. Saya ke Kedah dalam masa 7 hari di sana. Dalam waktu 7 hari itu boleh tak jamak besar di sana? Baik, soalan jamak qasar dalam masa 7 hari daripada Kota Kemuning ke Alostar Kedah. Ikut dari sudut jaraknya sudah boleh jamak qasar. Tapi dari sudut masa berada di sana selama 7 hari, bila kita berada di sana lebih daripada 4 hari, maka status kita tidak dikira sebagai musafir. Status kita sudah bertukar kepada bermukim. Kita sekarang duduk sini, kita mustautin. Mana tetap ni, kerja tetap kat sini, rumah beli kat sini, anak-anak sekolah kat sini semua, kita mustautin. Mana tempat yang lebih kukuh lah, kan? Tapi tak bayar kita lah. Tapi kita pergi buat kerja sana 5 hari, pergi kursus sini 2 minggu, itu kita bermukim saja. Kita tak mustautin, kita bermukim saja. Jadi bila bermukim tu dia tak ada jamak qasar. Jadi nak tahu kita bermukim ataupun tidak, kita tengok lebih 4 hari ataupun tidak. Jadi balik pada soalan, kita 7 hari, confirm 7 hari. Dia tahu tak jadual kerja dia duduk sana 7 hari. Maknanya daripada awal sampai hari-hari sampai ataupun esoknya. Hari sampai itu tak kira lagi, hari itu hari masukkan. Esoknya status musafir itu bertukar kepada mukim. Mana tak boleh jamak qasar lagi.
Bila pula dia jadi musafir? Hari dia balik tu. Hari dia balik tu dia mula gerak, naik kereta, naik kereta, hari tu dia mula musafir. Dia boleh jamak besar. Jadi tengok 4 hari. Jadi kalau tahu aku duduk sana 3 hari, duduk sana 4 hari, status kita masih lagi musafir. Boleh jamak besar. Tak wajib sembahyang. Tapi kalau duduk sana 5 hari, 6 hari, 7 hari, status kita musafir. Mana bila sampai tu habis waktu sembahyang yang boleh jamak, kita habis jamak tu, katalah sampai waktu zuhur dengan asar tu boleh jamak. Maghrib tu kita jadi mukim dah, kena sembahyang penuh, tak boleh jamak qasar. Kalau besoknya hari Jumaat, kita kena wajib sembahyang Jumaat. Jadi kita kena pandai-pandai lah macam mana supaya status musafir kita itu kekal. Seminggu, tapi seminggu tu kita pindah lah, duduk sini sekejap, kalau ustaz, mak kita berdoa ke Sungai tadi. Tak apa, payah silah kan, payah lah dia buat. Nak dapat status musafir supaya boleh jamak betul, kena pindah lah sekarang kan. Jadi ustaz punya musafir mungkin tak jadi jamak betul. Ya. Tadi ustaz dia beritahu akhir kalam, kalau kata siapa yang dapat ucapkan la ilaha illallah, maka dia kena syukur baginya. Bagaimana pula kalau orang kata Allah Allah? Ya. Baik, dalam hadis dia kata siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk dalam syurga. Okey, confirm tu dalam hadis. Bagaimana kalau dia boleh kata Allah Allah Allah, insya-Allah itu pun termasuk juga dalam kalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh kata Allah tu besar tu. Boleh kata Allah besar. Sebab Allah Ta'ala maksud kata kulillah, katalah Allah. Kita dia ucap semua kan. Dia ucap semua, dia kata Allah. Mana dia ingat kepada Allah. Allah, Allah. Masuk dalam mafhum maksud la ilaha illallah. Kan? Daripada kata apa? Kata apa lah. Kan? Pemain bola ke, penyanyi ke apa seperti itu kan. Itu kau dah kan. Ini semua Allah. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Mana dia ada kaitan dengan la ilaha illallah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ya. Ustaz, kaitan dengan status musafir, saya tanya, kalau seorang tu student belajar di universiti tapi balik ke rumah, so balik rumah tu musafir ke ataupun belajar ke universiti? Rumah di mana? Rumah di Perak. Rumah di Perak. Duduk universiti? Di Shah Alam. Di Shah Alam. Jadi bila dia duduk di Shah Alam, dia bermukim di Shah Alam. Bermukim di Shah Alam. Katalah dia ITM, dia bermukim. Mana tak boleh jamak, tak ada qasar, wajib sembahyang Jumaat. Baik, dia balik kampung dia. Di dalam perjalanan tu musafir. Bila sampai tu, berapa hari dia sana? Kalau kurang daripada 4 hari, dia masih lagi musafir. Kalau lebih 4 hari, dia dah mukim. Kalau 7 hari, Kalau 3 hari, so 3 hari pertama tu kira boleh. tak. Kalau 7 hari, bila sampai je, sampai habis sembahyang yang boleh jamak tu, masuk sembahyang berikutnya, maka statusnya mukim. Jadi dia bertolak daripada Shah Alam ke Ipoh. Itu Shah Alam pukul 10 sampai tak pukul 3 semua pukul 2. Zuhur dah masuk dah. Zuhur dah masuk. Jadi dia masuk zuhur tu dia masih lagi musafir. So, zuhur dengan asar tu boleh jamak. Maka dia boleh jamakkan asar dengan zuhur. Bila masuk maghrib dia musafir. Dia mungkin lah. Habis waktu sembahyang berjamak. Itu cara dia. Ya. Adakah ada gangguan atau rintangan nak sebut kalimah la ilaha illallah ketika akhir ya? Ya, ada gangguan. Ya, sebab orang yang akan dibuka peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak kata la ilaha illallah itu hanya orang yang benar-benar beriman, benar-benar menghayati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia ada gangguan banyak, maksiat dia banyak, sembahyang pun dia buat tak cukup, kadang-kadang tak sembahyang langsung, tak sempat nak bertaubat kepada Allah, orang tu tak nak kata. Sebab yang akan jawab ni ialah amalan kita.
Sebab dalam kubur ni yang nak jawab tu amalan kita. Jadi akhir hayat kita tu amalan kita yang akan menentukan sama ada kita boleh kata la ilaha illallah ataupun tidak. Walaupun kita tahu, tapi kalau amalan kita tidak menunjukkan perkara yang sedemikian rupa, maka itu tidak membantu kita. Ya, Allah Taala. Saya nak tanya dua soalan. Ya. Soalan pertama ni masalah saya sekarang. Ustaz Patan yang jadi imam baca Al-Quran ikut alam ustaz. Adakah dia tak ada ikut mana-mana kalau dia taradun sikit, ada ikut mana-mana taradun? Ya, ya. Tapi dia kata dia belajar di sana di Pakistan 4 tahun, itu guru dia ajar dan dia macam tu. Ya. So adakah satu kita sebagai makmum ni, adakah bacaan itu sah? Dia sebagai imam dan kita sebagai makmum macam mana? Mubarakah ke ikut saja? Ya. Soalan kedua ialah keadaan sekarang kepada yang terjadi musim sekarang modul kita buat selawat, kita buat qasidah dan adalah sikit-sikit gendang apa kan yang dibuat di dalam masjid. Boleh tak kita lakukan itu? Baik, yang pertama masalah berlaku semua ni selagi mana masih lagi dalam tertib, lagi makhraj hurufnya betul, tajwidnya betul, insya-Allah tidak apa-apa. Cuma lagu dia tu lain sikit kan. Jadi kalau kita tengok orang Pakistan pun dia kurang itu juga kan cara dia. Jadi itu tidak apa-apa. Insya-Allah pada pandangan iman saya tidak apa-apa. Sebab dia dipengaruhi oleh apa ni tren yang macam tu, lahjat macam tu kan. Dia tak ada nama lah kan. Tak apalah. Selagi mana huruf jaga, tajwid jaga, makhraj huruf jaga, kita okey, tak ada masalah. Kan? Mari Imam Mekah cara Imam Mekah, kan? Mari Mesir cara Mesir, mari Libya cara Libya, mari Syria cara Libya. Mari Imam India cara India apa? Kalau kita masih India cara India. Tak ada masalah. Dan kalau cuma sembahyang masjid, sembahyang tarawih cepat 20 rakaat di masjid India. Dia punya hafalan Quran sangat cepat. Saya tak main di India, saya sembahyang masjid India ustaz. Cepat sembahyang, tapi tak salah hafalannya. Janggut panjang. Sepatan sok. Gomong cepat. Bacaan dia tak sanggup. Tapi selain itu kita tak boleh juga. Tapi tak apalah, kita tahu dia orang India, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Bahasa dia. Jadi bahasa dia mempengaruhi sedikit banyak bacaan Al-Quran itu. Islam beranikan perbezaan. Yang kedua masalah kita qasidah. Qasidah ni kita nak puji Nabi, kita nak berhibur, ya, nak puji Nabi. Cuma masalah gendang. Gendang tu ada fatwa daripada Majlis Fatwa Negeri Melaka tidak benarkan bergendang dalam masjid, dalam surau. Jadi kalau tuan-tuan nak buat qasidah, nak pakai gendang, buat kat luar. Sebab ni masjid untuk ingat kepada Allah, bukan nak bergendang. Bukan nak bergendang. Tak sesuai lah. Itu ingat kepada Allah, untuk solat, untuk majlis ilmu dan sebagainya. Bila nak bermuzik-muzik tu, dalam ni tak sesuai. Jadi nak buat tu, buat kat luar masjid. Kita pernah buat kat luar masjid, kan? Gendang semua tu. Sini untuk majlis ilmu, untuk semayang dan sebagainya. Bukan tak lewat tadi. Buat sana. Tidak orang kata, ya apa ni? Masjid kat surau kan? Kan? Buat kat luar. Kat luar apa? Sebab masalah gendang pun akan jadi beza ulama. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata haram, ada ulama kata boleh. Jadi kita buat. Itu lah. Jadi tu kan. Yang ini untuk majlis ilmu, untuk semayang berjamaah, untuk orang yang tidak. Kalau boleh yang tidak. Jangan masuk gendang, jangan masuk kita dalam kat luar. Ya, tak sesuai. Dan ada fatwa Majlis Fatwa Negeri Melaka tidak membenarkan bergendang, bermuzik dalam masjid, dalam surau. Saya rasa saya lebih cenderung pendapat macam itu, kita ambil jalan itu. Buat. Ya. Allah. Kita dah belajar 9.
Dia ada satu tempat dia kata, Ustaz, kita ceramah Ustaz, kita kalau ceramah Ustaz pukul lebih pada pukul 9 itu biasa dia. Jadi saya kata kita buat luar biasa, kita berhenti sebelum pukul 9 lah. Jadi 8.58 dalam saya ceramah saya berhenti. Luar biasa sekali. Jadi saya terajak lagi. Cukup sekadar itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum.